Besok kembali. Tular di aplikasi WhatsApp berkaitan seorang kaki tangan Hospital Keningau dikatakan positif COVID-19. Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS sedang menyiasat kes berkenaan. Mengulas mesej tular berhubung perkara itu di aplikasi WhatsApp, Pengarah JKNS Dato' Dr. Christina Rundi berkata, punca jangkitan bagi kes terlibat masih dalam siasatan. Hasil siasatan awal, pihaknya mendapati jangkitan mungkin daripada kaki tangan lain yang dijangkiti semasa menghadiri mesyuarat di luar daerah sebelum Perintah Kawalan Pergerakan PKP berkuat kuasa. Justru Dr. Christina berkata, orang awam diminta untuk tidak membuat sebarang spekulasi yang boleh menimbulkan diskriminasi terhadap pesakit COVID-19 dan keluarga sehingga menyebabkan suasana panik dalam kalangan masyarakat di daerah terlibat. Mengulas perkembangan COVID-19 di Sabah, Dr. Christina berkata, terdapat 2 kes baru dilaporkan semalam, masing-masing di Papar dan Keningau, menjadikan jumlah keseluruhan kes wabak itu bagi negeri ini ialah sebanyak 240 kes. JKNS telah menjalankan soringan pemeriksaan ke atas 182,300 orang setakat semalam dengan sebanyak 10,054 sampel yang telah diambil. 236 kes berkaitan COVID-19 telah pulih dan dibenarkan discharge semalam. Dato' Dr. Nur Hisham menjelaskan ia merupakan jumlah tertinggi setakat ini menjadikan kumulatif kes sembuh dan discharge adalah sebanyak 1,241 kes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, terdapat satu pertambahan kes kematian berkaitan COVID-19 dilaporkan, menjadikan jumlah kumulatif kes kematian akibat COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 62 kes. Dato' Dr. Nur Hisham turut memaklumkan 131 kes baru dilaporkan menjadikan jumlah kumulatif kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 3,793 kes. 54 daripada 102 kes positif yang sedang dirawat di unit rawatan rapi ICU memerlukan bantuan pernafasan. Dalam pada itu, KKM mendapati 2 kluster berkait rapat dengan perhimpunan besar-besaran iaitu Persidangan Keagamaan di Kuching, Sarawak dan Majlis Perkahwinan di Bandar Baru Bangi, Selangor. Setakat ini, 171 kes disahkan positif daripada 2 kluster ini dengan 2 kes kematian iaitu dari kluster Persidangan Keagamaan di Kuching, Sarawak. Selangor terus mencatatkan jangkitan kumulatif tertinggi dengan 970 kes, diikuti Kuala Lumpur 640 kes dan paling rendah di Labuan iaitu 12 kes. Kita ikuti pecahan statistik jangkitan mengikut negeri. Plus Malaysia Berhad Plus menyumbang peralatan perubatan bernilai 1.2 juta ringgit kepada petugas barisan hadapan COVID-19. Pengarah urusan Dato' Azman Ismail berkata, sumbangan berbentuk peralatan perubatan dan perlindungan peribadi itu diserahkan kepada Hospital Kuala Lumpur HKL dan Hospital Sungai Buloh HSB. Katanya dalam satu kenyataan, Plus berharap bantuan yang disalurkan kepada HKL dan HSB berupaya menyumbang kepada kadar pemulihan yang lebih tinggi. Plus akan membantu dalam proses perolehan, di mana pihaknya akan membeli terus dari pembekal dan menyelaraskan penghantaran peralatan ke kedua-dua buah hospital terbabit. Sumbangan ini adalah pembabitan dan bantuan untuk mengurangkan beban pasukan perolehan hospital dalam detik yang mencabar ini. Pengarah HKL, Dato' Dr. Harry Corey berkata, pihaknya berterima kasih kepada Plus atas komitmen menghulurkan bantuan peralatan perlindungan peribadi PPE berjumlah RM938,000 dalam usaha memastikan keselamatan kaki tangan perubatan di pusat saringan dan wad COVID-19 di HKL. Manakala bagi pengarah Hospital Sungai Buloh, Dr. Kuldip Kaur turut berterima kasih dan sumbangan ini amat diperlukan pihaknya.
Pusat Giat Mara di Kampung Ranca-Ranca di Labuan akan mula beroperasi hari ini. Ia adalah lokasi kuarantin yang diwartakan sebagai pusat kuarantin kedua bagi menempatkan pesakit dalam siasatan COVID-19. Pegawai APM Labuan Lieutenant Marinus Matthews berkata, pusat itu dengan kapasiti 125 katil dilengkapi dengan kemudahan yang diperlukan pesakit. Ia juga dilengkapi bilik operasi bersepadu, pusat operasi perubatan, kawasan kawalan keselamatan dan kaunter pengagihan makanan untuk pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat. Sebelum ini pada 30 Mac lalu, Institut Latihan Perindustrian ILP dijadikan pusat kuarantin pertama.